إلى أردنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا سبحان الله akan segala tamsil ibarah dan contoh tauladan yang didedahkan oleh Al-Quran. Di antara dalam surah yang sama juga, suratul Ankabut, tamsil yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala ialah masalul ladzina ittakhazu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhazat baita wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Masalul ladzina ittakhazu min dunillahi awliya, perbandingan orang yang mengambil selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat yang membina sarangnya, mengharapkan lepas daripada hujan, lepas daripada pancaran panas matahari, tapi tidak berhasil. Ya, wa inna awhanal buyut la baitul ankabut, serapuh-rapuh rumah ialah rumah laba-laba. Ini sindiran yang tajam daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bersandar selain daripada Allah taala. Jadi kewajipan bagi kita ialah bersandar, ialah berpegang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Naik saksi Allah Subhanahu wa taala bahawasanya tiada Tuhan melainkan Dia, dan begitu pula naik saksi para malaikat dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi disebut dalam ayat ini iaitulah wa ulul ilm, orang yang diberikan ilmu. Itu menandakan kelebihan ilmu amat besar maknanya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Ihya Ulumuddin, maka tilik olehmu akan ayat ini betapa memula Allah Ta'ala saksi akan ketuhanan dengan dirinya sendiri, kemudian mengiringi malaikat, dan akan saksi yang kedua, dan mengiringi dengan orang yang mempunyai ilmu akan saksi yang ketiga, bahawasanya tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah Ta'ala. Dan memadalah dengan yang tersebut di dalam ayat ini akan kemuliaan ilmu dan kelebihannya dan kebesarannya. Terutama lagi ilmu dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala. Pada dalam ayat ini Allah Ta'ala letakkan penyaksian tiga. Dia sendiri, Allah Ta'ala sendiri, dan malaikat dan orang berilmu, iaitulah tentang ketuhanan adalah milik Allah Ta'ala. Ya, makna kita mentauhidkan Allah Ta'ala, menunggalkan dari segi ketuhanan. Makna tidak ada yang bersifat ketuhanan melainkan Allah Ta'ala. Sebab itu pengenalan kepada Tuhan merupakan kewajipan yang awal sekali. Awal wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Awal-awal yang wajib bagi insan ialah ma'rifat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebut oleh ulama, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak diiktiraf ibadat melainkan dia mesti kenal Tuhan yang disembah. Maka mengenal itulah dipanggil al-ilm, itu ilmu. Dan demikian lagi dalil yang menunjukkan atas kelebihan ilmu itu beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada ini sabda Rasulullah SAW, al-ulama'u warasatul anbiya. Itu para ulama mempusakai akan anbiya. Anbiya tidak mewarisi akan harta benda, ya, ataupun bentuk keduniaan, tapi yang diwariskan ialah al-ilmu. Maka siapa mengambil, maka dia mengambil iaitulah pusaka yang mahal, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan telah maklum bahawasanya tidak ada martabat yang mulia di atas daripada martabat anbiya, ada martabat para nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan demikian pula martabat orang yang mempusakai akan mereka itu. Maka tiada martabat kemuliaan yang tinggi daripada martabat mereka itu, ialah pewaris
para nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan setengah daripadanya sabda Rasulullah SAW, afdalun nas al-mu'minul alim allazi inihtija ilaihi nafa' wa inistughniya anhu aghna nafsah. Yang terlebih afdal manusia ialah mukmin. Pertama yang mukmin, yang bersifat dengan alim, mana bersifat dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Adalah mereka itu jika dikendaki orang kepadanya, dan saya memberi manfaat, dia boleh mengajar, mendidik. Dan jika terkaya orang, mana orang tidak berhajat pada dia, nah saya terkaya dirinya daripada mereka itu, dia pun tak berhajat pada orang. Itu maknanya apa? Kelebihan ilmu yang diberikan. Dan setengah daripadanya sabda Rasulullah SAW, al-imanu uryan wa libasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya wa samaratuhu al-ilm. Iman ialah bertelanjang, mana tidak berpakaian, dan pakaian dia ialah takwa akan Allah Ta'ala, dan perhiasan ni ialah malu, dan buah natijah dia ialah al-ilm. Disebut juga sini al-ilm. Maknanya iman merupakan perkara yang amat besar, nikmat yang terbesar sekali. Al-iman wal Islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Iman dan Islam ni merupakan dua nikmat yang terbesar. Cukup bagi kita dua ni, kalau tak ada lain pun tak apalah. Biarlah apa-apa kedana sekalipun, jadi iman Islam ada. Barang siapa mati ma'al iman wal Islam, maka tempat dia adalah tempat yang maklum. Ya al-jannah, nikmat yang paling hebat, nikmat yang paling tinggi di sana besok. Ada pun sebaliknya, walaupun dia kaya sekaya mana pun, mana pergi Fir'aun, mana pergi Haman, mana pergi Qarun, habis dah semua tu. Ya, itu nikmat sementara saja, tuan. Jadi pakaian bagi iman yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala naklah kita jaga. Iaitu libas, pakaian dia ialah at-taqwa. Kalau orang tak ada pakaian, macam mana rasa? Kan tak selesa lah. Kalau sejuk, dia sejuk. Jadi kita kena pakaikan. Kena pakaikan iman itu ialah dengan taqwa. Taqwa maknanya nawahi, yang menjunjung segala titah perintah Ta'ala dan menjauhkan segala larangannya, zahir dan batin kita. Dan takwa ini jugalah satu sifat yang menyebabkan terangkat tinggi martabat seorang insan. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling tinggi darajat takwa dia kepada Ta'ala. Sebab itu bagi kita wajib mengukur manusia mengikuti ialah ukuran yang telah digaris pandukan oleh Allah Subhanahu Taala. Kalau Taala angkat martabat orang bertakwa, maka kita pun kena angkat, kita pun kena respect dengan orang bertakwa. Mana ukuran kita bukan ukuran selain daripada itu, bukan ukuran harta benda, pangkat, jawatan, keduniaan, bukan. Takwa dia, lebih takwa kita respect dia. Sebab apa? Allah Taala angkat. Maka intisari takwa, intipati dia ialah tiga benda: al-ilmu, al-amal, al-ikhlas. Tiga benda ni bila diadun, maka jadilah ia insan muttaqin. Muttaqin maknanya orang yang bersifat dengan takwa. Betul ulama sebut taqwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syaril ha'ilah. Takut kepada Ta'ala ni ialah merupakan midar, paksi, tempat berpusingnya segala kebajikan. Akhirat baik dia berpusing di situ. Maknanya mafhum dia, kalau tidak ada takwa, mereka tak akan dapat kebajikan sebenarnya, kejayaan sebenarnya di dunia dan di akhirat. Sebab itulah takwa naklah dibina. Dia merupakan libas. Wa libasut taqwa khairul lakum. Pakaian takwa itu merupakan terbaik bagi kamu. Dan keduanya wazinatuhu, dan zinah. Zina itu mana perhiasan. Kalau zina dengan alif laina itu perbuatan zina. Ini dengan temarbutah, zinah. Itu maknanya apa? Perhiasan. Apa dia? Al-haya. Mana sifat malu. Sifat malu ni satu sifat yang menjadikan seorang itu ada mana harga di sisi Allah Ta'ala. Malu yang sebenar. Malu dia dengan Allah Ta'ala untuk meninggalkan segala suruhan. Malu dia kepada Ta'ala apabila terkena larangan. Itu dia malu yang sebenar. Sebab itu Nabi Adam AS mengikut setengah riwayat, la yarfa'u ra'sah salasata mi'ata sanah haya'an minallah. Nabi Adam bila diturunkan ke bumi di Bukit Suraindit, Bukit Suraindit di India, bukan Bukit Serindit. Serindit di Melaka. Ya.
Dia tak angkat kepala dia setengah riwayat 300 tahun. Jalan tu tunduk. Sebab apa? Hayaan minallah, malu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tersilap ijtihad. Ya, diingatkan pohon tu boleh makan. Bila dia makan jadi hal. Tapi itu hikmat lah. Kalau Nabi Adam tak makan, kita pun tak duduk atas dunia kan. Dia dua orang ni Siti Hawa kan. Tu. Jadi walau begitu, sifat haya malu tu Masya Allah. Ya, sampai dia tak angkat kepala kan. Kita hak langgar hari-hari ni saja. Ana ala wa Allah. Ya, saja Senin ben Selasa muka kan. Kemudian samarah, iaitulah hasil buah dia tu ala ilm. Ialah ilmu. Iaitu mengenal ia akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu sini mana ilmu makrifat dia akan Tuhan. Kenal dia akan Tuhan dengan sebenar-benar pengenalan yang membawa kepada pendekatan diri, makrifat yang sebenar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, akrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilm wa ahlul jihad, amma ahlul ilmi padallu an-nas ala ma ja'at bihi rusul, wa ammal ahlu jihad fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rusul. Manusia tu terhampir, manusia yang terhampir paling dekat darajat daripada darajat nubuah kenabian. Dia bukan nabi tapi dekat, maknanya tinggi martabat dia ialah orang yang mempunyai ilmu dan orang yang perang sabil, mana yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Batu ucapan dasar Sayyidina Abu Bakar apabila menjawab jawatan khalifah. Dia menyatakan, ya ayuhan nas inni qad wallitu alaikum walastu bi kharikum. Fa in ata'tullah fa'inuni wa in asawtum faqawimuni. Ma tarakal qaumul jihad illa daraballahu bizulm. Wahai manusia, aku telah dilantik menjadi pemimpin di kalangan kamu, dan aku bukanlah orang yang terbaik di kalangan kamu. Ini tawadhu'nya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Rasulullah menyatakan, kalau law zina iman wa Abi Bakr bi imanil alamin la rajahat iman wa Abi Bakr. Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan seisi alam, nasai lebih berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun begitu dia kata, walastu bi khairikum. Aku bukanlah orang terbaik di kalangan kamu. Ini tawaduk yang tinggi daripada sahabat kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ucapannya, ma tarakal qaumul jihad illa daraballahu bizulm. Tidaklah umat Islam itu meninggalkan jihad melainkan dia akan dihina oleh Allah Taala. Di dunia dia hina, di akhirat lagi dia hina. Sebab itu semangat jihad merupakan satu perkara yang amat besar. Dia merupakan sinam goh. Kalau lembu tu dia ada goh tinggi kan. Tu. Adapun orang yang mempunyai ilmu, maka itulah menunjukkan mereka akan manusia atas agama. Atas agama Ta'ala yang didatangkan dia oleh Rasul-Rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul. Ba'dalu 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjuk ke arah kebaikan seolah-olah dibuat. Seorang tu misalnya dia tak semayang, ya. Kita dekat ke dia, kita dakwah dia, tarik perlahan, akhir dia semayang. Sepanjang mana dia semayang, sepanjang hidup dia, pahala tu kita dapat. Ya, dia dapat, kita pun dapat. Apatah lagi kalau banyak kita tarik, banyak kita, maknanya seru manusia pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, makin lagi besarlah ganjaran dan banyaklah maknanya sawab, maknanya ganjaran besar disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang perang sabil, maka itulah perang mereka dengan segala pedang mereka dengan akan kufar kerana meninggikan agama Islam yang didatangkan dia oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu wajib bagi kita kena berniat. Man mata walam yanwi syahidan mata maitatan jahiliyatan. Siapa yang mati sedangkan dia tidak berniat untuk mati pada jalan Allah, syahid pada jalan Tuhan, maka matilah ia maitatan jahiliyatan, sebagai bangkai jahiliah. Ya, niat tu kena ada. Soal mati dapat tak dapat tu soal lain. Apa makna mati pada jalan Tuhan? Sanggup mengorbankan nyawa. Ya, bukan sahaja mengorbankan harta benda. Ada orang korban harta, ada orang korban masa, ada orang korbankan pemikiran dia untuk meninggikan agama Allah Ta'ala. Dia ni nyawa-nyawa dia bagi. Sebab tu dari hukum syarak diharamkan kita menanggalkan atharus syahid. Kesan darah syahid tu haram kita mandikan. Tak boleh. Balut dengan baju-baju dia juga. Kalau tak cukup, baru tambah maknanya dengan yang lain. Ya, macam kisah Mus'ab
bin Umair, seorang sahabat yang hebat, ya, yang sampai mengalirkan air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Mus'ab bin Umair seorang sahabat yang merupakan anak orang yang sangat kaya di Mekah. Kalau kita korporat Mekah lah. Tapi dia sanggup berhijrah bersama Rasulullah SAW, meninggalkan tanah air, ya, pergi ke Madinah bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam atas dasar meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai apabila satu ketika Rasulullah melihat pakaian Mus'ab bin Umair bertampal, dan sana tampal, sini tampal, Rasulullah tengok tu mengalir air mata Nabi SAW. Sebab apa? Memandangkan tingginya martabat kesungguhan mereka, ya, berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Dan dia setelah syahid dalam peperangan Uhud, ya. Bila ditarik, dia pakaian dia tadi tutup di kepala, kaki dia nampak. Bila ditutup kaki, mana kepala dia nampak. Masya Allah. Itu hebat tak hebat di Mus'ab bin Umair, ya. Dia sanggup tinggalkan kesenangan dia tadi semata-mata untuk memilih benda yang lebih besar, iaitu iqamatu daulah Islamiyah, menegakkan mana Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesan tarbiyah ruhiyah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu dia. Kita niat nak mati syahid, kita mati. Kalau tak niat pun kita mati. Kita berjuang mati, tak berjuang pun mati juga. Sebab tu satu kaedah dia panggil slogan kita, Ish kariman mut syahidan. Ish, hiduplah kamu sebagai hidup yang mulia. Dengan apa? Bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bila mati, matilah syahid pada jalan Tuhan. Maknanya mati direct syurga, tak ada hisap. Yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Ya, masuk ke dalam syurga tanpa hisap. Masya-Allah. Itu besarnya. Semuanya pilihan Allah Ta'ala. Niat tu ada. Sedangkan Saifullah, pedang Allah Ta'ala, siapa dia? Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Tidak ada sejengkal ruang daripada badan dia, melainkan kesan senjata. Tapi ia mati tidak di medan. Dia harap mati di medan, tapi Tuhan tak pilih mati di medan. Dia mati di rumah dia. Ada kelebihan juga. Ya. Biasanya kita dengar orang apabila dia mati syahid dengan niat yang betul kerana Allah Ta'ala, dia berjuang kerana Allah betul, maka dia dah panggil syahid ma'rakah, kelebihan yang besar. Masuk syurga tanpa hisab. Tapi di sana ada hadis yang menyatakan bila seseorang orang Islam berjuang menentang kufar, apabila dia dapat membunuh seorang kufar saja, jaminan syurga pun untuk dia juga. Ya. Sebab tidak akan sekali, Nabi kata al-qatil wal maqtul, pembunuh dengan yang dibunuh, dia tak akan setempat di akhirat besok. Bermakna kalau kita bunuh orang kafir, dia maklumlah an-nar, neraka. Maka bila tak sama, mana orang pembunuh qatil, tempat dia confirm syurga. Mati kelebihan besar, dia membunuh pun dapat kelebihan besar, kalau dia balik pun dapat ghanimah, semua dapat keuntungan besar. Mana dalam bab jihad ni masya-Allah, ya, besar sangat kelebihan yang ditawarkan oleh Islam, mana, ya. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-alim aminullah fil ard. Orang yang alim itu ulama ialah orang yang dipercaya Ta'ala di atas muka bumi ini. Maknanya kepercayaan Allah Ta'ala, dia memegang amanah Allah Ta'ala. Betul, dalam hadis lain Nabi menyatakan al-ulama umana ur-rusul ma lam yukhalitu sultan wa yudakhilu dunya fa iza khalatu sultan wa dakhilu dunya faqad khanu ar-rusula fahzaruhum. Ulama ini Nabi berikan title dia cukup tinggi. Dia telah pemegang amanah nabi-nabi dan rasul-rasul. Bukan dipegang amanah raya dan bukan dia semua megang amanah lain, tak, lebih tinggi daripada martabat ya presiden, ya, lebih tinggi daripada martabat yang lain. Nah, daripada rasul, tapi Rasulullah beri dua syarat. Malam yukhalitu sultan wa idakhilu dunya. Selama dia tidak dipermainkan oleh pemimpin-pemimpin yang tidak betul, dia jadi dikudakan, ataupun kedua masuk pahaman maddiyah, kebendaan dalam pemikiran mereka. Apabila dua benda ni berlaku, maka Nabi cop dia sebalik. Ya terpakat khanu ar-rusulah, itulah pengkhianat nabi-nabi dan rasul-rasul. Mana ulama ni ada martabat dia tinggi, dan ada ulama yang dia cop sebagai pengkhianat nabi dan rasulullah, ayazabillah. Fahzaruhum, tinggalkan oleh kamu akan mereka itu. Itu di antara pesanan pimpinan agung kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya summal ulama summa syuhada. Bahawasanya lagi akan memberi syafaat
Allah Ta'ala berikan autoriti kepada gulungan-gulungan ini pada hari kiamat, ya, untuk memberikan syafaat penolongan. Di antaranya ialah para anbiya, rasul-rasul, anbiya, kemudian para ulama dan para syuhada. Sebab itulah seorang ulama besar, Ibnu Mubarak, ya, dia ini digelarkan dengan Sultanul Muhadisin, ya, Amirul Mukminin fil Hadis, raja orang beriman dalam hadis. Ya, dia punya guru berapa tuan? Guru dia 3,000 orang. Guru dia 3,000. Itu maknanya apa? Bila dia apa? Banyak menuntut mencari para ulama. Dia mengaji itu banyak guru tuan. Sebab bila banyak guru ni maknanya lebih baik. Sebab guru-guru ni diberikan syafaat. Besok guru semua mengaku kan. Ulama dia mengaku, ni orang ni dia aku. Diberikan apa? Akuan dengan izin daripada Allah sebagai syafaat. Dalam kelebihan ulama dia banyak tuan. Kalau dalam matan Badrin pun masya-Allah. Ya. Kamu nak bersama dengan para ulama. Tinggal nama pun yang fikir kan. Besok ditanya satu ada hadis, adakah dia duduk dengan ulama? Tak pernah. Makan tak pernah. Duduk kampung? Kampung tidak. Kampung dia tak ada ulama. Sama peringkat ada nama ulama, nama dia pun tak ada ulama. Dan apa nama dia tak tahu kan. Akhirnya tak nak kata masuk dalam syurga. Sebab dia kasih pada seorang yang orang tu kasih pada ulama. Masya Allah. Rangkaian tuan-tuan. Dia kasih pada ulama dan orang tu kasih. Itu pun diberi izin oleh Allah Ta'ala dengan keberkatan para alim ulama tadi. Ya. Tapi ulama mana tuan ni? Ulama yang memakai sifat dia. Sifat dia mana? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh yang takut, Quran kata pada Allah Ta'ala terkalangan para ulama. Makna sifat para ulama ialah al-khasyah. Dia gerun, dia takut hanya kepada Allah Ta'ala. Lain dia tak takut. Dia takut hanya kepada Ta'ala. Maka ulama ini diiktiraf oleh Al-Quran. Sebab itu dah satu kaedah berdasar ayat ini, ya, man lam yakhshallah falaysa bi'alimin. Ya, siapa yang batin hati dia tak gerun dengan Tuhan, itu bukan orang alim. Walaupun kitab dia banyak. Ya, mana natijatul ilmu tadi membentuk satu sifat mulia. Ialah gerun hati dia dengan Allah Subhanahu Taala. Bila kegerunan hati dia dengan Tuhan tu, maknanya hidup, cantik, subur, dan insya-Allah lahir daripada segala tindak tanduk dia dapat dicontohi sebab dia mengikut betul apa yang telah diarahkan oleh Allah Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Rasulullah sallam, wa yastaghfiru lil alim ma fis samawati wa fil ard. Meminta ampun kepada Allah Taala bagi orang yang alim, para ulama, oleh segala malaikat yang 7 petala langit dan segala isi bumi itu. Masya-Allah. Ini kelebihan apa tuan? Kelebihan ilmu. Ilmu tu ada kat seorang, dimuliakan oleh Allah Taala. Sehingga apa? Semua ikan di laut, penghuni bumi minta ampun ke dia. Ya. Kita kadang-kadang minta ampun, ada kadang-kadang dosa kita terlupa. Kan? Yang sakit baki itu semua ada Allah Ta'ala jadikan minta ampun. Mereka kata, ya Allah, ampunkanlah dosa si fulan. Ya, ampunkanlah dosa si fulan, seorang yang alim tadi. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man tafaqqaha fid dinillahi kafahullahu ma ahammah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa belajar ilmu fiqh, mana ilmu agama ni lah, padahal ia berkendak mendirikan agama Allah, ya, untuk beramal dengan dia, menyebarluaskan dia, menyampaikan dia supaya manusia tunduk dan patuh kepada arahan Allah Ta'ala. Jawab dia, nasai memadai, mana mencukupkan oleh Ta'ala akan dia, akan segala yang diciptanya, memberi rezeki akan dia segala sekira-kira, tiada dikira. Sebab biasa para ulama rezeki begitulah, ya. Dia tak kira-kira dan datang sini. Itu setengah daripada rezeki yang termulia. Sebab rezeki dibagi pada ulama ada beberapa bagi. Pertama dia panggil rezeki madmun. Ya. Yang ni kalau tak cari pun dapat. Wa ma min batin fil ar illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi melainkan rezeki dia Tuhan dah jamin. Rezeki ni sekadar sebab untuk menyambung nafas nyawa gitu. Kadang dengan segap kita makan sesuap saja. Allah jadikan dia penyambung. Kadang kita makan tadi makna sebiji buahan. Allah jadikan dia tu sebab. Yang lain tu dia jadi susah pergi jamban ni. Pemakan kejap pergi manja, kejap pergi tandas, kejap pergi toilet. Ya, tu. Ini madmun. Ini kalau tak cari pun ulama kata ada, sebab Tuhan bagi sikit, ini tak banyak. Yang satu lagi dia panggil rezeki mamluk. Rezeki sekadar dimilik. Ya, dimilik sebentar je. Dia cari rezeki, kumpul kat bank. Bila satu masa dia keluarkan duit dia 30,000. Dia keluar duit pergi minum teh.
Kemudian kunci kereta dia tak kunci. Rupa dah disapu dia orang. Dengan beg-beg dia angkut tuan. Jadi dia tukang kumpul tuan. Sementara je. Dia kumpul milik saja. Ya banyak kan macam tu. Itu rezeki mamluk dia gitu. Kumpul-kumpul tak sempat nak guna pun dah meninggal. Ya. Anak-anak pun siap makan pusaka kan banyak pula ditinggal kan tu. Ini rezeki mamluk. Jaga ni mamluk. Satu lagi rezeki yang Tuhan bagi jalan iktisab. Dia cari Tuhan bagi, dia cari Tuhan bagi. Ini jaga ni. Kalau tak pandai break kan dibabas kan. Orang cari juga, dia punya cari dia macam tu. Siang malam, pagi petang, siang malam, pagi petang. Tak ada kerja lain tu dia kejar kanan, kiri, kanan, timur, barat, utara, selatan. Wah kacau je ni. Ya, sebab dalam Quran suruh kita dua benda tuntut. Ya, wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dua, tentang cari akhirat wabtaghi. Mana kena sungguh-sungguh cari bekalan ke sana. Tentang dunia ni Allah Taala sebut wala tansa, sekadar jangan lupa je. Itu maknanya. Itu tak jadi tak makan sebab kita bukan malaikat. Kita nak perlu makan sekadar jangan lupa. Itu maknanya. Jadi kesimpulan ni dalam kehidupan kita ada dua benda besar. Satu dipanggil matlamat, satu dipanggil keperluan. Jadi matlamat lebih besar daripada keperluan. Matlamat kita apa? Allah Ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamulah kemuncak. Maknanya matlamat hidup kita ialah Allah. Mana mengenali dia, tunduk kepada dia, patuh kepada dia. Itu matlamat hidup. Itu yang paling besar. Adapun cari rezeki ya, dan sebagainya, itu dipanggil keperluan. Ya, benda itu perlu. Kita tak makan, tak boleh kan maknanya. Tapi kalau bandingkan mana besar, matlamat lebih besar daripada keperluan. Ya, dua benda ni. Jangan ditukar. Keperluan dijadikan matlamat, habis. Jadi rosak nanti. Itu dia pandai kena jaga tu. Jadi rezeki maksud ni kalau tak pandai dijaga tuan, dia terbabas nanti. Ya, kadang-kadang dia datang dalam bentuk istidrat. Ini kita takut. Ya, kita cari-cari tuan ulur. Dia ulur. Mula kena masjid, lepas tu dah tak sempat. Anak ni bukan tak nak pergi masjid syekh, tapi dia main tapi. Lepas tu dah tak datang. Ya, surau tak datang, kelau agama tak datang. Sebab apa dia tarik. Sebab tu para golongan salihin dahulu, apabila dia menerima rezeki, dia tengok, dia timbang. Ya. Contoh dia berniaga satu hari dapat untunglah 500 ke misalan ni. Kan? Ibadat dia cantik. Ilmu dia belajar, kelas dia ibadat dan kerja-kerja yang lain Allah tak nak suruh cantik je. Ya, malam pun dia bangun baca Quran, bangun tahajud. Tiba-tiba satu hari jam. Malam pun tak bangun baca Quran pun tidak, apa pun tidak, dia berniaga hari itu dapat 1000 untung kan. Biasa 500, hari ni tuan ganda 1000. Maka mereka ni tak berani ambil kan. Dia tak kata haram, tapi dia tak berani ambil. Dia ambil 500, yang 500 tu dia bagi hadiah sedekah kepada fuqara masakin. Itu akhlak orang-orang sulha, orang saleh dulu. Sebab apa? Dia takut masuk dalam ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, sanastadrijuhum, maka aku akan istidratkan, aku muakan mereka dalam keadaan mereka tak perasan, tuan kata. Ya, dia ulur macam kita mancing kan. Makan sikit kita tak tarik, ulur. Tiba-tiba tengok apa dia, mata pancing masuk dalam perut. Itu kalau sentap insya-Allah tergantung kan. Ayam kat rumah kita bagi makan bekas makan lebih-lebih tuan-tuan, ya. Nasi lebih, ampak kelapa. Tiba-tiba petang raya kita bagi ayam tu jagung special berkilat tuan-tuan. Wah, ayam kata petang special, rupa nak kena sembelih. Bagus kok rapat-rapat dah pakai gantan merah. Macam itulah tuan-tuan. Takut dia ulur, pap dia tarik habis. Ya, mati dalam keadaan ghaflah, lalai. Ini bahaya tuan. Sebab tu penimbang kita dia panggil mizanul maut. Ya, apa benda yang kita nak buat, kata ulama, kita turun rumah tu, apa rancangan program kita letak. Kalau mati sampai ketika aku buat kerja ni pada ukuran syarat, cantik tak? Cantik, jalan. Kalau tak cantik, break, stop. Bahaya tu. Ya. Lepas tu lah hadis sampai kata iza aratta antafala amran fatadabbar akibatah. Fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Apabila kamu nak buat satu urusan, satu program kita kena ukur apa? Selamat tak kita di sana besok. Fatadabbar akibatah. Sila tadabbur, perhati, semak ya, apa akibat ketika kita menghadap Allah Taala besok. Maka maqadi Rabbul Jalil di akhirat. Fa in kana khairan, kalau baik, famdi, teruskan Nabi kata. Wa in kana syarran, kalau tidak, pantahi, sila stop. Itu mana hadis yang jami', ringkas, padat. Itu maknanya. Nak ceritakan apa tadi tentang rezeki, takut jadi kita dapat rezeki,
Ibadat kita makin elok, hubungan kita Tuhan makin rapat, mana rezeki itu memang nikmat zahir dan batin. Itu rahmat betul. Itu maknanya. Itu rezeki yang biasa jadi, itu rezeki apa? Rezeki maksud. Ya, iktisab di jalan tuan ulu-ulu. Tengok tuan-tuan ni. Yang paling mulia rezeki apa? Rezeki mau'udun nama dia. Mau'ud. Ya, iaitu Tuhan bagi dia dengan sebab dia bertakwa. Ya, dia bertakwa tu Tuhan beri, tapi tak syarat banyak kan. Ya. Dia cukup lengkap. Dengan rezeki itu lagi kuat iman dia, lagi kuat mana amal saleh dia dan sebagainya lah. Ini yang selalu disebut dan dihafal oleh orang Melayu. Ayat 1000 dinar. Orang Melayu hafal tu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sedangkan ayat tu kalau kita perhati dalam keadaan Arabia dia datangkan man syartiyah tu. Ya, wa man yattaqillaha, siapa yang bertakwa kepada Allah. Takwa dulu dia punya modal dia. Ya, wa man yattaqillaha baula yaj'al, jawab syarat dia. Yaj'al lahu makhraja, Tuhan jadikan jalan keluar dalam masalah dia. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahawa Tuhan berikan rezeki dia tanpa dia maknanya anggarkan. Ya, kalau gaji kita dah anggarkan. Sebulan gaji dia apa 4,000, 5,000 dan sebagainya lah. Yang ni tak, datang kau ni, datang kau ni. Ada rezeki yang tidak dianggarkan, dia dapat tu dengan sebab dia tunduk ikhlas patuh dia kepada Allah Ta'ala. Itu di antara rezeki yang termulia dia. Rezeki mau'udun. Ya. Satu, kemudian rezeki ni ada dua entah sebenarnya. Ya, rezeki zahir dan rezeki batin. Kalau kita baca surah Waqiah kan rezeki, baca tu rezeki kan. Satu ayat, satu huruf tu 10 ganjaran dia. Kita boleh baca tu rezeki. Ini dia baca-baca tak nampak lagi lah dia. Wah, dia nak baca berdemuk je tu depan dia. Dia tak faham tu. Ya, Tuhan bagi tu banyak sudut. Rezeki tu banyak. Rezeki dalam bentuk hisiah luar, rezeki dalam bentuk maknawiyah dalam. Yang dalam tu lagi besar kan. Ya, dengan sebab dia baca tadi, hati dia lagi jadi baik. Dengan sebab dia baca, hubungan dia lagi dekat dengan Tuhan, memahami akan makna-makna dalam ayat kan. Itu seumpama tu besar, tu rezeki besar. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, fadlul alim alal abid ka fadli ala adna rajulin min ashabih. Kelebihan orang yang alim atas orang yang abid. Nah, ini kadang-kadang istilah ni kita orang kampung disilap guna dan ya, abid dia kata alim. Katakan seorang tu kan tak semayang, tidak masjid pun tak kena, puasa tidak, tiba-tiba dia berubah. Allah Ta'ala beri hidayat, dah pergi masjid, pergi surau bagus dah kan. Orang kampung kata, wah dia ni baguslah, dah alim nanti. Itu bukan alim. Itu abid, mau jadi ahli ibadat. Nak jadi alim tu kan senang kan. Sayyidina Ali kata, akhi lan tanalal ilma illa bi sittatin sa'umbika bayanin an tafsiliha zakain wa ijtihadin ya nasihatu ustazin ya wa bulghatin, kemudian tuluz zamanin. Akhi, wahai saudaraku, engkau tak akan dapat ilmu, tak dipanggilkan orang alim, kata Sayyidina Ali, melainkan 6 perkara engkau kena lalu. Sa'umbika bayanin an tafsiliha, dengar aku nak cerita, kata Sayyidina Ali. Pertama, zakain, kena cerdik. Nak hantar anak ngaji agama biar cerdik-cerdik. Ini 3 kali SPM tak lulus. Kesian, yang tak lulus dia bagi kat agama tuan. Yang cerdik-cerdik dia bagi kerja dunia siang malam pagi petang, masya-Allah. Itulah akhlak dia dengan Allah Taala. Apa dia nak jawab, wallah alam. Batu Fatani, Fatanah tu cerdik tuan ni. Bernama tempat ulama-ulama banyak. Ya, kalau kita tengok di Fatani, masya-Allah. Kita masa mengaji Fatani tu kan, budak belasan tahun ni tuan, baca kita Arab berabuk. Kita ni malu, kita mengaji tempat SPM, otak bengap lagi. Kan? Dia baca belas tahun, baca kita Arab tak ada baris kan, masya-Allah. Sebab apa? Kebetulan di sana tak nak jadikan negara kafir kan, dia tak beri istimewaan orang Islam. Kalau kerja pun, kerja apa, cikgu, pegawai keselamatan, polis ke apa, gaji 100 lebih 200 orang pun nak. Dia kerja meniaga masing-masing. Jadi anak dia tu yang cerdik, dia hantar ngaji agama tu. Tu cepat jadi. Ya, cepat jadi. Dia nakkan zakat cerdik. Cerdik tu kalau kata 3 kali 3 9, tahulah kan. Kalau 3 kali 3 apa, 7 dah tu parah je. Tu tak cerdik lah kan. Ada juga yang lurus kan. Sahabat saya cerita ada kawan ni kan, dia menjaga sate tuan-tuan ni. Dia menjaga sate. Satu cocok katalah 20 sen dululah kan. Tuan-tuan tanya berapa, dia menjawab 79, 43. Dia jawab frontan ni tuan. Tapi kalau tukar kuih apam harga 20 sen ke 10, dia tak tahu. Dia nak
Tu betul lurus kan. Tu jalan lurus tu. Awak ni tak apa sihat ni. Kalau ngaji pun payah dapat. Tak apalah kalau mengaji fardu ain pun jadilah kan. Dia nak jadi lain ulama tu payah tuan. Harga sama dia tak nak satu. Tukar kuih lain dia tak boleh jawab tuan. Berat kerja. Wahirs dan ada semangat. Ya. Semangat tu kena kuat. Wajtihad bersungguh-sungguh. Wabulugatin adalah bekalan sekadar. Ya, wabulugatin. Nasihat ustaz dan ikut akan arahan guru dia. Yang saya nak cerita sini ialah apa? Tulus zaman, panjang masa. Dalam syarah itu diceritakan tulus zaman sekurang-kurang 40 tahun. Masya Allah. Cari ilmu mengaji 40 tahun belajar anda. Nak bau ulama anda. Kau takat mengaji 4-5 tahun balik apa MA PhD itu banyak lagi tuan. Saya di pondok saya masa tuan guru saya mengajar tuan, dak balik master daripada Azhar, tak ada kitab lagi kan. Ada master tu, Azhar ni master bukan Malaysia kan. Ya, menada kitab untuk guru lagi. Itu menandakan ilmu bukan disakat dengan sijil. Sijil semua kita nak ukur pencapaian je. Adapun ilmu lautan yang tak bertepi tuan ni. Tu. Baru tu ilmu apabila pun tak habis nak cari. Kami banyak ni, macam-macam ada dalam isi kandung Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dia ceritakan antara alim dan abid. Abid itu mana? Ahli ibadah. Ya. Jadi bandingkan, kata Rasulullah SAW, orang alim dengan orang abid ni, bandingan seperti yang mana? Kafadli ala adna rajulin min ashabi. Mu cari sahabatmu, sahabat kau paling rendah martabat, banding aku, Nabi kata. Betul jarak dia jauh. Kelebihan apa tu? Ilmu tu maksudnya. Dan ini dimaksudkan dengan orang yang alim tu orang yang mempunyai ilmu tariqah dan ilmu hakikah. Ini lagi dalam sikit tadi. Yang dimaksudkan dengan orang yang abid ialah orang yang mengetahui ilmu syariat juga, iaitu ilmu fiqh. Kerana orang yang jahil akan ilmu, tak ada ilmu, dinamakan tidak dinamakan abid. Dia ibadat kalian tapi tak belajar kan. Tertanya ni, Fatihah apa? Rukun ke sunat? Fatihah sunat hayat kot. Apakah ada main kod dia pakai je. Ya, maknanya apa? Dibantai tuan-tuan. Kullu man bi ghairin ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal tanpa ilmu, amal dia mardud, dia tolak. La tuqbalu, tidak diterima dan tak ada iktiraf. Bidalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah duduk kan, lepas sembahyang, dia sembahyang ni, kemudian dia nak salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun sembahyang balik, kamu tak sembahyang lagi. Dia bangun lagi sembahyang. Nabi perhati. Lepas dia salam, dia nak salam Nabi. Nabi kata, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Atau kama qala. Ya, bangun sembahyang balik, kamu tak sembahyang. Dia sembahyang, tapi Nabi kata tak sembahyang. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, ada selain dia zakat nilai yang hamba tahu kan. Rasulullah pun bacakan hadis panjang. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Ya. Hadis itu dipanggil hadis musi'us salah. Rupanya apa? Rupanya dia tak ada tomat ninah. Sembahyang cucuk laju macam ayam pagut padi. Sebab Nabi kata, pasjud contohnya, pasjud hatta tatma'inna sajidan, sujud sehingga ada tomak ni, contohnya lah. Itu maknanya ilmu tu nur, dia penyuluh. Apa ibadat mesti dia kendaki dengan disuruh dengan ilmu. Ya. Maka sebenar-benar dia kata alim adalah orang yang ada dua jalanan, ya, ilmu syariat wa tariqah wal haqiqah. Tiga jalan ni. Lepas satu ustaz saya di Petani, dia datang Melaka ni. Dia bertemu dengan ulama besar Sayyidi Abdul Rashid. Dia mengajar di mana? Di Seluruh Ulama almarhum ni, Mufti Negeri Sembilan ni punya empat saudara dia. Dia alim besar kan. Alim 4 mazhab. Alim 30 ilmu. Bapak dia tu Syekh Abdul Syed 40 ilmu lagi, alim besar. Wali besar. Jadi bila tunggu saya ustaz jumpa dia berbual, kata, mengaji mana? Kedah, kata. Buat cerita aku mana pondok ulama sana. Sebut tu lain-lain ni. Yang lain. Banyak pondok yang lain ni. Satu pondok tu kecil dan tak masyhur. Tu alim ni. Mana pandangan dia alim bukan sekadar ilmu zahir. Ya, zahir dan batin. Mana dia memiliki ilmu luaran dan dalaman. Ya. Mana ilmu luaran fiqh, ilmu dalaman ilmu sir ataupun hakikah ataupun ilmu kerohanian. Sebab dua-dua ni adalah rangkaian yang perlu diselesaikan. Sebab tu kata Imam Malik, man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaka wa man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang mengaji tasawuf aja tapi tak nak mengaji luar, itu boleh menuju kafir zindik, nauzubillah.
Siapa mengaji fiqh di luar, di dalam dia tak selesaikan, tempat-tempat tilik Tuhan dalam, ya, maka faqad tafassaqa, jadi fasik dia, tuan-tuan. Wa man jama'a bainahuma, siapa menghimpunkan dua-dua syariah wal hakikat, faqad tahaqqaqa, maka mantaplah ia. Jadi dua-dua ilmu tu sebab kita ada dua unsur, satu unsur luaran dan unsur dalaman. Dan Quran sebut wazaru zahiral ismi wa batinah. Hendaklah kamu bersihkan luaran dan dalaman, ya. Jadi cukup lengkap dalam Islam ni ada. Ya. Dan telah maklum bahawasanya ilmu tariqah. Apa makna tariqah? Antak sudahu. Bahawa kamu kasat hanya Allah Ta'ala aja. Dalam ibadat jangan kasat benda lain. Dia saja, tuan. Dan apa makna hakikat? Ialah antashhadahu. Bahawa kamu syuhud dan musyahadah. Semua akan dibincang di belakang nanti. Ya. Dan kitab ni istimewa sikit, Imam Ghazali tulis ni, dia lengkap 3, tuan. Ya, tauhid am, ilmu usuludin ada di pangkal ni. Kemudian di tengah ilmu fiqh, kemudian di ujung ilmu maknanya dalaman, atau ilmu tasawuf, atau ilmu hakikat, atau ilmu tarikat. Dia akan bahas dalam 3. Semua mastanad sandaran ni minal Quran wal hadis sahih. Ada dalam. Dan terlebih darjat daripada ilmu fiqh atau ilmu usuluddin, seperti disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab yang bernama Jawahirul Quran, permata-permata Quran, ya. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, fadlul mu'min al-alim alal mu'min al-abid bi-sab'ina darajah. Dilebihkan orang mukmin yang alim dan orang mukmin yang abid itu 70 darajat tinggi dia, tuan-tuan. Atau kelebihan apa semua ni nak ceritakan? Ilmu, tu maksudnya. Dan lagi sabda Rasulullah, bainal alim wal abid mi'ata darajah. Baina kulli darajataini ila hadrul jawad al-mudmar 70 sanah. Dan antara orang yang alim dan orang yang abid ahli ibadat tu 100 darajat dia. Dan antara 2 darajat tu perjalanan kuda yang sangat pantas sekira-kira 70 tahun. Kita pecut kuda pantas dia jalan 70 tahun. Begitu jarak jauh. 1 darajat ke 1 darajat, tuan ni. Masya-Allah. Walhasil terlalu tinggilah. Ya, sebab ilmu tadi manusia akan mengenali. Dia kenal siapa Tuhan dia, dia kenal siapa diri dia. Dia tahu daripada mana dia, dan dia tahu di mana dia sekarang, dan dia akan kenal di mana dia nak pergi selepas ini. Semua itu disuruh dengan nurul ilm, dengan cahaya ilmu ini. Bila ilmu tu nur, maka kejahilan itu dipanggil zulmah. Apa makna zulmah? Kegelapan. Kita selesa duduk dalam terang ke selesa duduk dalam gelap? Itu saja maknanya, ya. Kalau malam-malam ni kita start engine, masuk gear, kita tak payah buka api. Orang banyak naik kan. Jawab dia tak lama berdentum langgar tiang langgar. Kan? Kemudian lalu seleku bahau pula, kan? Break tak ada, api padam, wassalam jawab dia. Maka keadaan akhir zaman ni tuan-tuan lebih teruk dari seleku bahau lagi. Ya, sebab sahabat tahun hidup tuan. Bila Rasulullah ceritakan akhir zaman ni punya fitnah cukup banyak, sahabat yang hebat-hebat tu kan nujum macam bintang di langit, dia kata, ya Rasulullah, tolonglah doakan kami agar kami tak bertemu zaman tu. Kita pula selesa duduk tuan. Ya, takkan apa? Takkan bagus rupa. Zaman kita ni sahabat tak mau duduk tuan. Fitnah terlampau banyak. Ya, satakunu fitan fi akhir zaman la yanju minha illa bil alim. Akan datang berlambak-lambak fitnah di akhir zaman, tak selamat melainkan dengan ilmu yang betul-betul sahih. Ilmu yang betul sahih dan pahaman yang sahih. Jaga tu, ya. Hari ini banyak orang minta hadis sahih je. Satu lagi dia tak faham, pahaman tu sahih. Ya. Itu 2 tu. Hadis sahih, pahaman pun sahih. Bagaimana pahaman yang dikendaki oleh Rasulullah SAW. Ya. Sebab tu kalau kita contoh ambil hadis sahih. Dalam hadis sahih, lapas di zahir, iaitulah wuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Hadis sahih ni. Wuslul jum'ah, mandi hari Jumaat, wajibun, lapas terang-terang, waw alif jim ba, wajib. Ala kulli muhtalimin, atas tiap-tiap orang yang telah bermimpi, maknanya yang telah balik. Zahir hadis apa maksud? Wajib lah tu. Kenapa kita buka kitab fiqh sunnatun muakkadatun? Ulama kata sunat muakkad, ke ulama ni tak betul? Jaga tuan-tuan. Ya. Macam mana boleh pergi lapas wajib, dia pergi pada sunnatun muakkadah? Ya. Sahabat mentafsirkan sini ialah fi'lu sahabah. Ya. Apabila satu ketika Sayyidina Umar sedang membaca khutbah,
Tiba-tiba datang masuk Sayyidina Osman. Dia masuk tu muka orang tak mandi kan. Uyu aja. Sayyidina Umar tegur. Sayyidina Umar ni dia garang kan, atau muimbar dia tunjuk, "Ya Osman, kata kau dah mandi dah." Osman kata, tak mandi. Lepas tu duduk. Sayyidina Umar pun terus baca khutbah. Mana kalau benda tu haram, dia angkat ke tongkat, pergi mandi. Iaitu fi'lus sahabah. Jadi fi'lus sahabah tu mentafsirkan makna. Sebab dalam bahasa Arab ni macam-macam. Kadang makna wajib tu makna sunat. Ada makna di banyak bahasa tuan ni. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu nak memahami bahasa Arab tu, dia sendiri bahasa Arab, keturunan Rasulullah SAW. Dia turun ke kawasan Badiah, kawasan pendalaman nak cari bahasa tu. Bukan jalan-jalan orang tuan Imam Syafi'i. Ini tak nak pakai Imam Syafi'i. Pakai hadis pun 3 hadis hafal. Kita tengok mana kesian tuan ni. Ana pakai hadis Rasulullah Syekh. Ana tak nak pakai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan maksum, Rasulullah maksum. Siapa ajar dia tuan ni? Kau tak cakap maksum, orang tahu Rasulullah maksum. Kita pakai Imam Syafi'i bukan kes maksum. Kita pakai Imam Syafi'i kes ijtihad. Ya, ijtihad. Sebab ijtihad diberi mandat oleh Rasulullah SAW. Rasulullah dalam hadis sahih Nabi kata, "Man ijtahada fa asaba falahu ajran." Siapa ijtihad betul dapat 2 pahala. Ya. Wa man ikhta, dan tak silap dapat 1 pahala. Ajrun wahid, dapat 1 pahala. Jadi orang yang berkelayakan title dia boleh masuk dalam jumlah ahli ijtihad, dia bolehlah. Kawan-kawan dia pakar 12 ilmu kan. Nak ijtihad tu kawan-kawan 12 ilmu dia pakar. Ilmu nahwu pun nak belajar, nak sedap duduk kawan-kawan 10 tahun kan. Ni alfiah 1000 bait tak hafal, tuan kata balik aja. Habis nak main nahwu syarat, tapi mantik balaghah tak mengaji lagi kan. Habis nak tafsir Quran. Allah. Lepas tu Nabi dah warning awal lagi dah. Man fassara Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa tafsir Quran ikut kepala dia je, sediakan tempat duduk dalam api neraka. Ini bukan surat khabar yang siampau. Bukan berita harian. Bukan The Star ni kan. Ini kalamullah. Ya. Tuan-tuan baca ayat Quran ni dah. Kita baca tuan-tuan. Zalikal kitab. Kan? Ya. Alif lam mim. Zalikal kitab. Zalik tu, za tu apa makna? Lam tu apa makna? Kaf tu apa makna? Bukan tafsir. Kalau kita keadaan nahwu je kan, za tu isim isyarat. Lam pada zalik, lam tu isyaratun lil mu'di. Mana lampau jauh dalam. Mana Quran cukup hebat tuan-tuan. Sebab tu Abdullah bin Salam pakar bahasa Arab, dia baca Quran dia diam tuan. Terus dia mengucap terus. Tu maknanya mengaku kerasulan Rasulullah dan terus ikut Nabi SAW. Sebab dia pakar bahasa Arab. Dia tengok Quran ni bukan kalam manusia dia tu. Ya, tu tinggi ni ilmu balaghah tuan-tuan ni. Sebab dalam usul tafsir haram kita menulis Quran di atas lapas yang lain daripada asal. Ya, tak boleh tulis bahasa Rumi, nyawa macam-macam. Dia tulis bismillah BIS. Tak boleh kan? Dia kena tulis asal. Asal daripada sebab Quran kata, Quran dalam Quran sebut Quran ni ialah Arabiyun. Ya, Tuan Quran kan kitab Quran ni Arabiyun, bahasa Arab, bahasa lain. Sebab bahasa lain tak sama tuan ni. Bahasa dia ada 2. Satu dia bahasa tahliliyah. Satu lagi dia bahasa tarkibiyah. Semua kitab yang turun daripada langit yang dibawa oleh Jibril alaihissalam, dia menggunakan bahasa tahliliyah. Dia tak bahasa tarkibiyah. Bahasa tahliliyah Arab, ya, bahasa Ibrani, ya, bahasa Ethiopia, atau di antara kitab-kitab turun langit. Ya, contoh tuan-tuan ni kalau kita kata qala, kan, bahasa Arab, qaf alif lam. Kalau kita terjemahkan bahasa Melayu jadi sebaris tuan. Qala, apa makna dia? Telah berdirilah oleh seorang lelaki. Satu baris tuan. Lepas tu kalau terjemah ke Rumi kata 3 kulit jadi. 3 kulit jadi tuan. Itu bahasa Quran ni dalam tuan ni. Kalau perempuan aja diubah sikit aja, dibuat ta'nis. Qala, kalau perempuan bubuh ta'nis, qalat. Maknanya telah berkatalah seorang perempuan. Apa tengok tu yang panjang tu dia. Bahasa Arab 3 huruf kan. Kita tengok hebatnya bahasa yang dipilih oleh Allah Taala untuk maknanya menerangkan wahyu dia tuan. Tu. Habis ya. Dan lagi satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu lagi. Yab'asullahul 'ubbad yaumal qiyamah, summa yab'asul ulama, summa yaqulu ya ma'syaral ulama, inni lam adha' ilmi fikum illa li ilmi bikum, wa lam adha' ilmi fikum li u'azzibukum,
izhabu faqad ghafartu lakum. Membangkit Allah Ta'ala akan segala orang yang abid pada hari kiamat itu. Kemudian maka membangkit ia akan segala ulama. Maka firman Allah Ta'ala dengan katanya, hai segala ulama, bahawasanya tiada aku taruh ilmuku pada kamu, melainkan kerana pengetahuanku dengan kamu. Dan tiada aku taruh ilmuku pada kamu, kerana menyeksa akan kamu, maka masuklah kamu ke dalam syurgaku, maknanya. Ya, atau maknanya ulama-ulama yang benar-benar beramal dengan ilmunya, maka dia dapat satu tawaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita letak kasih tadi dalam Matalan Badrin ada hadis tu, ya, iaitu man ahabba talibal ilm faqad ahabbal ulama, wa man ahabbal ulama faqad ahabbal anbiya, wa man ahabbal anbiya kana ma'ahum, ya, wa man aghdaba talibal ilm faqad aghdabal ulama, wa man aghdabal ulama faqad alabal anbiya, wa man aghdabal anbiya fajazauhu jahannam. Siapa kasih pada orang mencari ilmu Allah Ta'ala, ya, suka tengok kan, dia peminat mencari ilmu Allah Ta'ala, ya, maka sungguh dikasih pada ulama. Dan siapa kasih pada para ulama, bermakna dikasih pada para anbiya. Siapa kasih pada para anbiya, kana ma'ahum, dia akan bersama dengan para anbiya. Itu alhamdulillah maja'alna, mudah-mudahan kita masuk golongan tu, tuan-tuan, ya. Sebaliknya pula, barang siapa yang benci pada orang mencari ilmu Allah Ta'ala, sekaligus dibenci pada ulama. Bila dia benci ulama, mana benci pada anbiya, maka fajazauhu jahannam, balasan di neraka jahannam, wal a'yazubillah. Jadi Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala gerakkan kita dengan kurnia dia. Semua ni bukan pandai kita, bukan hebat, tak ada apa kita, tuan. Semua kurnia daripada Allah Ta'ala. Tuhan berikan hadiah, ya, digerakkan, diberikan hidayah, diberi petunjuk, alhamdulillah, syukur. Jadi kita bangun malam-malam minta 3 perkara, tuan. Al-hidayah, wal inayah, wal riayah. Ya. Bil hidayah mahfuzun 'anil kufri wasyirk. Dengan ada hidayah, manusia selamat dipelihara daripada kufur dan syirik. Yang kedua, wabil inayah, ya, mahfuzun 'anil kabair was-saghair. Dengan ada inayah, bantuan Tuhan, manusia selamat daripada mengerjakan dosa besar dan kecil. Dan yang ketiganya, wabil riayah, pemeliharaan. Dengan riayah mahfuzun 'anil ghafalat wal khatarat. Dia terpelihara daripada kelalaian dan segala lintasan pemikiran yang tidak elok. Cantik aja dia. Jadi 3 benda ni kita minta. Dengan ada hidayat, inayah dan riayah wa ta'ala, insya-Allah selamat di dunia dan akhirat. Summa qala wa qila ya Rasulullah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Wa inna khairal kullahu bi yadika anta bina walhamdulillah. Subhanallah.